Ini fokus kita pada hari ini, iaitu menerangkan punca kekeliruan kenapa sebahagian daripada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita sangat rigid, sangat keras dalam bab ini sehingga melabelkan perbuatan-perbuatan ini haram. Ya, memang kita tidak nafikan di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri, ya, ada yang menjelaskan hukum haram, ya, atau makruh, misalnya berkaitan tentang apa yang dikatakan kenduri arwah. Tidak dinafikan. Tetapi apa beza dia? Ini penting, ya. Selalu kita diperli, kamu ni mengaku sahaja mazhab Syafi'i, tapi kamu tak ikut pun fatwa ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri. Tak ikut pun fatwa Imam Syafi'i sendiri. Apa fatwa Imam Syafi'i, kita tanya? Oh, fatwa Imam Syafi'i adalah kenduri arwah adalah haram. Fatwa ulama-ulama mazhab Syafi'i, kenduri arwah adalah haram. Kenapa ustaz tidak ikut? Jadi kita kata bukan kita tidak ikut, tetapi kita memahami kalam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, memahami kalam ulama-ulama mazhab Syafi'i mengikut tempat yang dimaksudkan. Saya selalu bila mendepani, ya, orang-orang yang mendakwa kononnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengharamkan kenduri arwah, saya selalu minta tolong bagi kepada saya nas percakapan Imam Syafi'i itu. Tolong bagi apa yang Imam Syafi'i sebut, yang kamu kata Imam Syafi'i haramkan kenduri arwah itu, dan dari kitab mana, bagaimana ayatnya. Setakat ini bila saya minta begitu, belum dapat. Belum ada yang mendakwa Imam Syafi'i mengharamkan kenduri arwah tu datang balik. Padahal kalau kita semak, apa yang dilarang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah apa yang disebut sebagai maktam. Bahkan yang disebut dalam kitab-kitab ulama-ulama mazhab Syafi'i juga ada kaitan, ada persamaan dengan kenduri arwah, iaitu berkumpul di rumah si mati, ya, ada makan-makan dan sebagainya, kan? Kalau kita baca semintas lalu, ya, itulah kenduri arwah. Dan mereka mengatakan itu bid'ah yang munkarah, bid'ah yang tidak bagus. Jadi kita kena faham, pertama, yang dilarang oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu adalah perkumpulan di rumah si mati yang ada kaitan dengan perbuatan meratap kematian. Jadi, para ulama kita dahulu, apabila mereka melihat manusia berkumpul di rumah si mati, mereka menganalisakan itu sebagai sebahagian daripada bentuk ratapan. Ya, kunna nahsibuhu minan niyahah. Kami mengira perbuatan itu adalah sebahagian daripada perbuatan meratap. Jadi meratap ini perbuatan yang haram. Maka apa sahaja yang berkaitan dengan yang haram, dia akan mengambil hukum yang sama, iaitu haram. Ya, yang haram adalah meratap. Kenapa berkumpul? Oh, kerana nak merataplah, nak menangisi kepergian si mati. Itu jelas hukumnya haram. Jadi berkumpul itu adalah aktiviti yang membawa kepada yang haram, maka hukumnya haram. Demikian juga misalnya ulama-ulama mazhab Syafi'i menegaskan haram apabila jamuan makan di rumah si mati itu melibatkan harta yang haram, seperti harta anak yatim. Jadi keharaman itu adalah kerana menggunakan duit yang haram. Atau semata-mata berkumpul sebagai satu adat untuk membesarkan urusan kematian. Bagi nampak ni ada orang mati ni. Itu juga sekurang-kurangnya makruh kerana tidak dituntut demikian. Yang kita terbuka, yang kita rasa open dari segi hukum adalah, pertama, kalau perkumpulan itu tidak dengan tujuan untuk meratap. Ya. Yang kedua, kalau ada jamuan bukan atas dasar paksaan. Kerana orang-orang memaksa, apa ni kamu saudara mati pun tak buat jamuan. Kalau demikian jelas tidak dibenarkan. Kerana itu membebankan keluarga si mati yang sudah sedia terbeban dengan urusan kematian. Yang ketiga, sekiranya kita katakan, ya, perkumpulan itu ataupun jamuan itu menggunakan kos daripada orang yang hartanya haram diambil, seperti anak yatim. Ya. Jadi anak yatim ini biasa berlaku dalam kematian. Kenapa? Kerana anak si mati yang belum balik, ya, si mati itu bapa meninggal, anak belum balik, maka anak yang belum balik itu takrifnya anak yatim. Jadi yang ini yang mungkin berlaku dalam masyarakat.
mereka tanya kepada anak yatim tadi, ya, boleh tak kami ambil dahulu sebahagian harta pusaka ni supaya kami boleh buat jamuan. Jadi mungkin anak yatim tu dia mengenangkan ya yang meninggal ayah dia kata okey, tak ada masalah, saya boleh je. Jadi kalau pun anak yatim tu kata ya boleh, tak ada masalah, saya redha daripada anak yatim itu tidak sah. Kerana redha itu berkaitan dengan sesuatu yang menjejaskan harta dia tanpa ada manfaat duniawi yang zahir. Ya, walaupun kita kata sedekah kan bermanfaat Ustaz. Ya, tapi itu manfaat yang akhirat. Jadi anak yatim ni dia belum lagi balik, maka kalau dia kata saya redha pun redha dia tidak sah. Lalu bila digunakan harta dia untuk tujuan kenduri arwah tadi, maka hukumnya haram. Atau memang kenduri untuk bergembira dengan kematian, mana boleh. Bukan demikian. Tapi yang kita analisa sekarang yang berlaku bukan demikian. Ya. Yang berlaku adalah keluarga si mati secara sukarela. Tanpa mengambil duit yang haram, maknanya guna duit sendiri. Bukan dipaksa oleh jiran. Mereka itu menjemput orang untuk sama-sama berzikir. Dengan niat supaya pahala zikir, pahala bacaan Al-Quran, pahala dari selawat, itu dihadiahkan kepada si mati. Maknanya di sisi Allah si mati dapat pahala daripada perbuatan orang-orang yang berzikir tadi. Jadi isu pahala zikir, pahala bacaan Al-Quran ini, majoriti ulama mengatakan pahala itu sampai kepada si mati. Ishaq bin Ibrahim bertanya, Ustaz, tafsir kalam Imam Syafi'i ikut andaian sendiri, tidak ikut apa yang difahami oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Tidak ada ulama-ulama Syafi'iyah yang memahami bahawa maktam itu iaitu sama seperti yang kita buat sekarang. Kalau ada, sila bawakan bukti. Ya. Kerana kalam seorang imam paling baik ditafsirkan oleh ulama-ulama mazhab tersebut. Kerana mereka lebih memahami uslub imam dan bahkan misalnya istilah tertentu. Uhibbu, saya suka. Itu ada makna dia di sisi mazhab. Membawa kepada adakah saya suka itu berarti wajib, adakah saya suka itu berarti sunat, adakah saya suka itu berarti aula, kalau melakukan sebaliknya adalah khilaf aula. Itu adalah dirujuk kepada ulama mazhab. Jadi bukan saya tafsirkan kalam Imam Syafi'i sendiri, tidak. Saya tafsirkan berdasarkan kefahaman ulama-ulama mazhab Syafi'iyah. Sebab itu saya katakan ulama-ulama mazhab Syafi'iyah sendiri apabila mereka mengatakan haram, ini alasan dia. Kalau mereka mengatakan makruh, ya, ini adalah alasan dia. Jadi tidak ada yang mengatakan semata-mata kerana ianya tidak berlaku di zaman Nabi SAW maka ia haram. Kerana kita tahu ulama-ulama Syafi'iyah adalah ulama-ulama yang menerima konsep bid'ah hasanah. Maknanya perkara itu baru, tapi tidak bercanggah dengan syarak, makanya boleh. Ini sikap ulama-ulama mazhab Syafi'i. Jadi saya sambung. Jadi sekarang ini, kalaulah niatnya itu adalah supaya berzikir bersama-sama dan pahala itu diniatkan kepada si mati, majoriti ulama berpegang bahawa ianya sampai kepada si mati. Ada riwayat daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahawa sekiranya amal itu adalah bacaan Al-Quran, maka tidak sampai. Ini pun selalu dikelirukan oleh kawan-kawan kita. Dia kata Imam Syafi'i sendiri mengharamkan membaca Al-Quran bagi pihak si mati. Tidak. Isu yang antara Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan ulama-ulama lain bukan haram atau tidak. Isunya kalau kita baca Al-Quran tetapi adalah bagi pihak si mati. Jadi bagi pihak si mati atau tidak? Majoriti ulama kata, ya jadi. Samalah macam ibadah-ibadah yang lain. Samalah seperti haji. Samalah seperti sedekah. Itu kan kalau kita buat haji bagi pihak orang lain, jadi. Kalau kita sedekah bagi pihak orang lain, kan tu ijma' jadi. Jadi bacaan Al-Quran pun ibadah. Jadi sama-sama ibadah. Sama-sama pahalanya. Kalau kita buat untuk orang lain, jadi untuk orang lain itu. Tapi riwayat daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan tidak. Tidak berartinya apa? Tidak berarti kalau kita buat bagi pihak si mati, pahala dapat kepada kita sendiri. Tidak dapat kepada si mati. Kalau ikut zahir riwayat fatwa Imam Syafi'i, maka begitulah kedudukannya. Bukan haram. Ini dah satu salah faham. Imam Syafi'i tidak mengatakan haram. Haram makna kalau kita baca Al-Quran bagi pihak si mati, kita berdosa.
Tidak, kita bagi baca Al-Quran bagi pihak si mati, kita dapat pahala tapi si mati tidak dapat. Itu kalau ikut zahir riwayat. Tapi diterangkan oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala ataupun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, saya cenderung mungkin Imam Zakaria Al-Ansari, tapi mungkin kalau saya tersilap ingat, maknanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menerangkan bahawa kalam Imam Syafi'i itu ada 3 posisi dia. Bukan mutlak begitu saja. Posisi yang pertama adalah sekiranya tidak didoakan. Kita baca bagi pihak si mati tapi kita tak doakan bahawa pahala itu sampai kepada si mati. Itu maksudnya tak jadi buat si mati. Tapi kalau didoakan, jadi ud'uni astajib lakum. Mohon kepada saya akan perkenankan. Yang kedua, kalau tidak diniatkan. Hanya kan baca saja, tetapi tidak diniatkan bagi pihak si mati. Tapi kalau diniatkan, saya baca Al-Quran ini, niatnya pahala itu adalah untuk si mati, maka innamal a'malu binniyat, sampai kepada si mati. Dan yang ketiga, itu tidak memberi satu kebaikan kepada si mati, tapi kalau dibaca di sisi si mati, di sisi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu bermanfaat. Iaitu kadang-kadang fatwa Imam Syafi'i yang macam itu mereka sorokkan. Mereka tak beritahu bahawa di sisi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i mensunatkan membaca Al-Quran di sisi kuburan. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau dikhatamkan seluruh Al-Quran itu, maka itu lebih baik. Jadi itu yang pertama. Jadi daripada sudut ianya berkumpul untuk berzikir, tidak masalah. Yang kedua, jamuan makan. Orang itu menjamu makan, dia kata tak ikut sunnah. Sunnahnya adalah jiran yang menjamu makan kepada keluarga si mati, itu tidak dinafikan, itu memang ada hadisnya. Tapi yang berlaku dalam masyarakat kita juga biasa, apabila keluarga si mati menganjurkan majlis tahlil, maka jiran-jiran yang membawa makanan. Jadi membawa makanan itu kadang-kadang bahan mentahnya, gulanya, beras dan sebagainya. Ada kalanya mereka membawa makanan yang telah siap dimasak. Maka yang lebih aula di sisi sebahagian ulama itu adalah membawa makanan yang telah siap dimasak, kerana tak ada lagi terbeban. Jadi ini tengok kepada keadaan. Dari segi bid'ah, bid'ah baru. Tapi dari segi hukum, tengok. Kalau semata-mata tahlil dan sedekah makanan oleh keluarga si mati, lebih-lebih lagi zaman sekarang, misalnya keluarga si mati hanya hire, apa kita panggil? Caterer untuk sediakan makanan. Mereka orang senang, mereka tak ada masalah. Mereka hanya nak sedekah bagi pihak si mati. Dan mereka mohon jasa baik pihak masjid, kalau boleh, jamaah tu bertahlil dan sebagainya, niat pahala bagi pihak si mati. Itu jelas, tidak ada apa-apa yang bercanggah. Tapi bercanggah tadi macam mana? Kalau berkumpul itu adalah wasilah kepada meratap, itu menjadi haram. Atau berkumpul itu saja-saja nak membesarkan urusan kematian, itu makruh. Atau berkumpul itu ada melibatkan makanan daripada sumber yang haram seperti harta anak yatim, itu haram. Tapi semata-mata kan ini tak ada zaman Nabi maka haram. Itu tidak ada fatwa daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidak ada fatwa daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kalau ada, diharamkan semata-mata kerana tidak berlaku di zaman Nabi SAW, sila bawa petikan tersebut. Sila kongsikan petikan tersebut, menunjukkan bahawa ianya haram semata-mata kerana ianya baharu. Dan itu jelas bercanggah dengan pendirian ulama mazhab Syafi'i dan jelas bercanggah dengan pendirian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri yang kita telah sebutkan dahulu. Pendirian Imam Syafi'i tentang bid'ah, al-bid'atu bid'atani. Perkara bid'ah itu adalah 2 jenis. Mahmudatun wa mazmumah. Bid'ah itu terpuji pun ada, terkeji pun ada.